Untuk hilangkan kesan DNA dia dalam rumah tu, mamat ni Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Harith Sam Simon #Hari Semalam. Terima kasih sebab dah klik ke video ni, dah singgah ke channel ni. Khamis datang lagi. Malam Khamis ni aku nak cerita pula pasal satu kejadian jenayah yang pernah berlaku di Korea. Nickname ataupun nama nama kes ni, nama kisah ni adalah The Raincoat Killer. Kalau korang tengok kat Netflix, ada cerita pasal Raincoat Killer ni. Tapi itulah, dalam Netflix ni, kat Netflix ni 3 episod. Untuk korang yang malas nak tengok panjang-panjang, nak sampai 3 episod tu, inilah tempat dia. Kisah bermula pada 24 September 2003 di Gangnam, Korea Selatan. Gangnam ni kawasan elit, kawasan orang-orang kaya. Mangsa dia pun orang kaya lah. Seorang profesor bersama dengan isteri dia dibunuh di rumah dia sendiri. Profesor bernama Lee Dok-soo berusia 72 tahun dan isteri dia bernama Lee Yoon-ok berusia 67 tahun. Profesor tu kena tikam dekat bahagian leher bertubi-tubi dan isteri dia dipukul dengan tukul 4 kg bertubi-tubi sampai mati. Sebenarnya pelaku kejadian ni pada mulanya nak merompak rumah tu. Sekali kantoi pula dengan profesor tu, dia ada dalam rumah. Panik si pelaku ni, terus serang profesor tu, tikam si profesor ni bertubi-tubi dekat leher. Tengah-tengah dia tikam, isteri dia pula nampak. Menjerit lah isteri dia, gitu. Lah, lepas menjerit tu, dengan dia kena serang, kena pukul dengan hammer 4 kilo tadi tu. Kata polis yang datang ke tempat kejadian lepas orang report tu, pelaku ni tahap kejam dia, iblis pun geleng kepala. Sebab walaupun dua-dua tu dah mati, dah tak bernyawa, pelaku ni terus memukul dua orang ni dengan hammer 4 kilo tadi tu, sampai tengkorak pecah dan daging mangsa tu jadi halus-halus macam daging cincang. Tengah-tengah polis siasat kes pembunuhan kejam ni, ada lagi satu kes baru muncul, pun pembunuhan juga. Berlaku pada 9 Oktober 2003. Belum sebulan lagi berlaku di Jongno. Ini pun kawasan elit juga. Yang dibunuh pun keluarga yang kaya. Dalam rumah besar, 3 orang kali ni. Kang Yeon-sun berusia 85 tahun, Lee Suk-jin 60 tahun dan Go Jin-soo berusia 35 tahun. Kali ni dia memang tak ada niat merompak pula. Memang datang tu niat dia nak bunuh je. Dia masuk rumah tu, mula-mula dia jumpa nenek Kang Yeon-sun. Dia jumpa je, tak ada cakap banyak, dia terus pukul nenek tu sampai mati guna hammer 4 kilo tadi tu. Menantu dia pula, Lee Suk-jin, dengar bising-bising dekat bawah, dekat tingkat bawah rumah tu. Dia turunlah nak cek, takut nenek tu kenapa kan, jatuh ke. Rupanya memang betul. Nenek tu dah terbaring atas lantai, berlumuran darah, dah tak bernyawa. Bila pelaku tu nampak menantu dia turun, dia terus tangkap dari belakang dan tanya siapa lagi ada kat rumah. Makcik tu beritahu ada anak dia dengan suami dia dekat tingkat atas. Lepas makcik tu beritahu, kena pukul, kena hentak bertubi-tubi guna hammer yang sama. Dah settle dia bunuh makcik tu, dia naik tingkat atas pula. Dia cari dalam bilik dan jumpa anak makcik tu, Go Jin-soo. Yang sedihnya, anak dia ni, Go Jin-soo ni, OKU, kelainan upaya. Mamat tu, pelaku tu, suruh anak dia ni yang OKU ni melutut merayu supaya dia dilepaskan, jangan bunuh dia. Dah merayu macam tu pun, tetap kena hentak dengan hammer tu lagi, bertubi-tubi sampai hancur tengkorak dan mati. Yang tu pun dah selesai dia bunuh. Dia cari pula suami makcik tu yang makcik tu cakap tadi. Dia cari satu rumah, semua bilik, tak jumpa. Mungkin makcik tu hanya menakutkan dia. Kononnya dalam rumah tu ada lelaki, supaya dia belah lah, supaya dia lari. Yang rupanya taktik makcik tu tak menjadi pun. Tiga-tiga selesai dalam rumah tu. Tak payah tunggu lama-lama. Seminggu lepas tu, 16 Oktober 2003, ada lagi kes bunuh yang polis dapat. Pun dekat Gangnam juga. Pun keluarga kaya juga yang menjadi sasaran. Mangsa adalah Yoo Jun-hee, berusia 60 tahun. Kali ni seorang. Sebabnya, masa pembunuh tu masuk rumah, dia jumpa dengan makcik ni. Makcik ni seorang je lah yang dia jumpa. Dia tanya makcik tu siapa lagi yang ada dalam rumah. Makcik tu cakap dia seorang je ada dalam rumah tu. Terus dia bawa makcik tu, dia heret makcik tu masuk dalam bilik air dan hentak dengan hammer 4 kilo tu bertubi-tubi sampai makcik tu lemah tak bermaya.
Lepas tu dia pun belah je lah macam tu. Apa lagi nak buat dalam tu? Yang rupanya dalam rumah tu ada lagi seorang, iaitu anak makcik tu. Mungkin sebab tak nak anak dia diapa-apakan, makcik tu berbohong cakap dia seorang dalam rumah. Anak dia jumpa mak dia dalam bilik air rumah tu dah berlumuran darah, dah sakaratul maut, dah nyawa-nyawa ikan dah. Teruslah anak dia buat panggilan kecemasan. Tapi tak sempat tim keselamatan datang, mak dia mati dekat pangkuan anak dia. Sedihnya kalau dibayangkan keadaan macam tu, situasi macam tu. Polis meneruskan siasatan 3 kes pembunuhan yang kejam ni. Ketiga-tiga pembunuhan ni, dia punya cara kerja sama dan target dia sama, melibatkan orang-orang kaya, dan semua mangsa dia akan dipukul bertubi-tubi dengan hammer berat, hammer 4 kilo. Tersebarlah cerita ni satu Korea. Orang-orang kaya mula memperketatkan keselamatan dekat rumah diorang. Mungkin target pembunuh ni hanya orang-orang kaya. Yang bestnya, setiap pembunuhan yang berlaku tu akan berlaku kat rumah. Kat rumah tu tak ada apa-apa pun sebarang kecurian. Tak ada barang pun yang dicuri. 18 November 2003. Balik semula ke Jongno. Pembunuh tu beraksi lagi. Pun rumah orang kaya. Dia masuk rumah tu, jumpa dengan pembantu rumah tu. Dia terus tangkap, cekik dan tanya, mana tuan rumah kau? Mana tuan rumah kau? Pembantu tu dalam keadaan takut beritahulah, tuan rumah dia dekat atas, dekat bilik dekat atas, dia kata. Dah bagi tahu pun kat mana tuan rumah dia, still kena hentak juga. Ni jenis beritahu salah, tak bagi tahu salah. Lepas pembantu dia dah tak bernyawa, pelaku ni pergi cari pula tuan rumah dia. Dah jumpa, tanpa banyak cerita, tanpa tanya khabar, tanya dah makan ke belum, tak ada. Dia terus hentak tuan rumah tu. Berkali-kali juga, bertubi-tubi juga, sampailah tuan rumah tu mati. Tuan rumah tu bernama Kim Jong-suk, berusia 87 tahun, dan pembantu rumah Bae Ji-hai, berusia 53 tahun. Mati dua-dua dalam rumah tu. Bila dua-dua ni dah tak bernyawa, dah terlantar tak bernyawa, pelaku ni timbul niat pula nak mencuri dalam rumah tu. Barang-barang dia pun macam bagus-bagus. Lepas tu dia nampak pula peti besi dalam bilik tuan rumah tu, ada peti besi. Wah, ini peluang ni, dia kata. Alang-alang dua-dua dah mati, dua-dua dah kena bunuh, baik aku curi terus. Sayangnya masa dia cuba paksa buka peti besi dalam bilik tuan rumah tu, tangan dia terluka. Darah dia menitis-nitis dalam bilik tuan rumah tu. Dia pun cuba rawat sendiri dan balut sendiri luka dekat tangan dia tu. Tapi kan, mamat ni terfikir, darah ni, titisan darah ni akan jadi bukti DNA untuk polis nanti. So, polis akan jadi tahulah siapa yang buat ni. Mamat ni pun dapat idea. Untuk hilangkan kesan DNA dia dalam rumah tu, mamat ni bakar rumah tu, babe. Satu rumah tu dia bakar. Untuk hilangkan barang bukti DNA yang hanya ada beberapa titis di dalam rumah tu. Satu rumah dia bakar. Polis Korea buat macam-macam untuk cari siapa pelaku pembunuhan ni. Dah makin meripik pula cara kerja dia. Dari main pukul-pukul, main tikam-tikam je, sekarang ni dah main bakar-bakar pula. Orang-orang kaya Korea dah mula resah, gelisah, gundah gulana. Dalam orang-orang kaya ni berjaga-jaga, ada lagi satu kes pembunuhan yang muncul. 11 Disember 2003, ada lagi kes pembunuhan yang berlaku. Tapi kali ni lain macam sikit. Mangsa adalah seorang wanita pelayan lelaki. Wanita pelayan lelaki. Cerita dia, mamat ni order kakak tu untuk satu malam lah, servis satu malam lah. Masa dia orang kat rumah mamat tu, lepas dah jalan servis tu, entah macam mana kakak ni dapat tahu yang mamat tu bukan orang yang baik-baik, orang jahat, penjenayah. Mungkin dia jumpa keratan akhbar ke, tak tahulah. Tapi macam mana kakak ni boleh kenal dia? Macam mana kakak ni boleh tahu dia ni orang jahat? Ada kes jenayah ke dia ni? Sabar, kejap lagi aku cerita. Bila kakak ni tahu yang dia ni orang jahat, penjenayah, dengan rasa terkejut, rasa marah, kau tahu kakak ni cakap apa? Aku tahu kau ni orang jahat tau. Kau jangan cari aku lagi, kau jangan booking aku lagi. Aku tak nak tengok lagi muka kau. Kau rasa abang tu bagi lepas ke? Memang tak lah. Kat situ juga kena hentak dengan tukar besi tu. Macam biasa, berkali-kali sampailah mati. Katakanlah kalau akak tu bila dia dah tahu, dia terus belah je, tak cakap apa-apa, kemungkinan selamat tu tinggi. Tapi itulah, dia boleh cakap pula macam tu. Aku tak tahulah nak cakap apa dengan kakak ni. Aduh. Lah pula, kali ni yang kena bunuh bukan orang kaya pula, wanita pelayan lelaki. Polis tak pening dah. Adakah mangsa-mangsa selepas ni adalah orang-orang yang random dah tak kira target pula? Dan dari pembunuhan yang terakhir tu, 11 Disember tu, senyap kejap. Awal tahun 2004, Januari 2004,
tak ada apa-apa khabar berita tentang kematian, pembunuhan. Tapi itulah, tak lama, Februari dah dapat balik kes pembunuhan. Dan dari Februari 2004 tu, sangkaan polis tepat. Sekarang ni target mangsa dia dah berubah. Cara kerja pun dah mula lain. Untuk mempercepatkan proses syuting ni dan untuk menyingkatkan lagi jalan cerita dia, lepas ni aku dah tak bagi detail mangsa-mangsa. Sebab ramai babe, lepas ni ramai. Seorang peniaga kaki lima pula yang dibunuhnya. Mungkin sebab nak melepaskan keinginan dia bunuh orang, tak dapat orang kaya, orang biasa-biasa pun on. Lain macam teringin dia nak. Kalau teringin durian ke, rendang ke, Sri Muka ke, okey lagi. Ni teringin nak bunuh orang. Lepas dia dah bunuh mangsa tu, dia hentak dia bertubi-tubi, dia masukkan mayat tu dalam van berniaga dia. Lepas tu dia bakar van tu dengan mayat-mayat tu sekali. Dan lepas daripada kejadian tu, dia terus merancang untuk membunuh dan membunuh lagi. Cara paling senang untuk dia dapat mangsa adalah dengan booking mangsa dia. Booking mangsa? Ya, dia booking wanita pelayan lelaki. Dah sampai, dia bunuh. Kali ni, mangsa-mangsa dia akan dimutilasi ataupun dipotong-potong. Macam potong ayam tu, bang, potong 12 bang. Sejak Mac 2004, ramai wanita pelayan lelaki yang hilang tanpa khabar berita. Ada mayat mangsa dia, dia buang atas rel kereta api je babe. Landasan kereta api, dia buang, dia lempar macam tu, dia dah potong-potong, dia lempar. Target pula sekarang ni dah lain. Daripada orang-orang kaya, sekarang ni dah jadi wanita pelayan lelaki pula yang jadi target dia, jadi sasaran dia. Cara kerja, cara bunuh pun dah lain. Daripada main pukul-pukul, main tikam-tikam, sekarang ni dah mula main potong-potong pula. Sel otak dia ni berhubung macam mana aku tak tahu. Disebabkan ramai wanita-wanita ni hilang tanpa khabar berita, kau bayangkan dalam masa 2 bulan, 7 orang yang hilang. Polis mula siasat dekat rumah-rumah pelacuran ni, siapa yang book perempuan-perempuan ni. Dengan penyamaran dan siasatan polis, akhirnya polis dapat satu nama yang selalu book wanita-wanita ni. Lepas tu, diorang ni hilang. Dia adalah Yo Yang Chol. Siapakah dia? Yo Yang Chol adalah seorang lelaki yang lahir pada 18 April 1970 di Mapo, Korea Selatan. Dia ni lahir dalam keluarga yang kurang berkemampuan. Dekat sekolah pula, dia ni selalu kena buli. Dek kerana pakaian dia yang compang camping, pergi sekolah dengan baju lusuh, baju bertahun tak ganti, beg koyak rabak, kasut kotor. Selalu kena buli lah, tiap-tiap hari kena buli. Yang buli pula anak-anak orang kaya, kawan-kawan dia dekat sekolah tu. Kat sini korang dah tahu lah kan kenapa target dia mula-mula orang-orang kaya. Masa umur dia 18 tahun, tahun 1988, dia ni dah mula mencuri dekat kedai-kedai runcit yang kecil-kecil dekat kawasan kampung dia tu. Kena tangkap lah Yo ni tahun tu, 1988 tu. Tapi disebabkan yang dia curi tu barang-barang yang biasa je, macam Tora, Jojo, Kinder Joy, dia dimaafkan oleh pemilik kedai tu dan dibebaskan oleh polis. Kira bagi polis ni macam kenakalan remaja lah. Biarlah budak ni nak cuba-cuba mencuri, okeylah, lepaskan lah. Tapi bagi amaran ketat lah, polis cakap macam kau jangan buat lagi, kalau kau buat lagi kau kena gini macam tu lah. Supaya dia ni ingatlah dalam otak, tobat lah lepas ni kan, janganlah mencuri lagi lah. Ingatkan lepas tu tobat. 1991 kena tangkap lagi sebab mencuri, dan kali ni kena penjara 10 bulan. Tahun 1993 dia ni sempat kahwin. Orang macam ni pun sempat kahwin. Aku ni dah kahwin buat hal lagi. Tahun yang sama 1993 tu juga kena tangkap lagi sebab mencuri, kena penjara lagi 8 bulan. Tahun 1994 anak dia dilahirkan. Keluar-keluar je penjara dah ada anak dah. Dah tak mencuri sekejap. Mungkin fokus jaga anak ataupun kata orang ni fokus dengan menguruskan keluarga, bak kata hati-hati ni. Tapi senyap dia tu sekejap je. 4 tahun lepas tu 1998 dia kena tangkap balik. Kali ni advance sikit, mencuri juga, tapi curi identiti. Dia ditahan atas tuduhan pemalsuan dan pencurian identiti. Dah gempak kan, dah kira upgrade kan. Mencuri ni pun ada prestasi babe. Kena penjara lagi 2 tahun. Tahun 2000 dia dibebaskan, dan tahun ni adalah tahun yang gempak untuk dia. Dibebaskan tahun 2000 tu, selang
sebulan ke, rasanya tak sampai sebulan kot. Kena tangkap balik sebab rogol remaja berusia 15 tahun. Masuk balik penjara. Kali ni kena penjara pula 3 tahun 6 bulan. Bini dia dah tak tahan. Tak berubah-ubah perangai dia daripada dulu, keluar masuk penjara, dan bini dia filekan cerai, minta cerai kat dia. Yelah, anak pun dah besar, perangai macam tu juga. Lepas 3 tahun kat dalam, tahun 2003, keluar. Nampak tak? Dia ni bukan setakat pembunuh bersiri je. Keluar masuk penjara pun bersiri. Ini aku rasa dah sampai season dah, bukan series lagi ni. Keluar je penjara, tak lama lepas tu, 24 September 2003 tu, itulah pembunuhan pertama yang berlaku tadi tu. Yang aku cerita tadi tu. Memang sebenarnya niat asal dia adalah mencuri. Tiba-tiba, kantoi, terbunuh pula. Sebab itulah juga wanita pelayan lelaki tadi tu, yang first time kena bunuh tu, tahu dia ni bukan orang baik, dia ni orang jahat, penjenayah. Jumlah mangsa yang dia dah bunuh adalah 16 orang. Yew Yang Chul ditangkap pada 15 Julai 2004 di kampung dia dekat Mapo. Dengan segala bukti yang ada, dia dah tak dapat nak lari, dah tak dapat nak berdalih lagi dah. Dan akhirnya, dia mengaku segala perbuatan dia. Segala cerita yang aku cerita daripada tadi ni, dialah yang cerita asalnya. Yew juga mengaku beberapa kali dia makan hati mangsa-mangsa dia. Ni bukan makan hati tengok crush bersama orang lain ke apa, tak. Memang literally secara harafiah makan hati mangsa-mangsa dia. Terutama yang dah dipotong-potong dia, yang wanita-wanita tadi tu. Dia juga mengaku perempuan-perempuan yang dia book, yang ramai-ramai tadi tu, yang book je hilang. Memang dia book untuk bunuh. Memang dia sampai je rumah terus dia hentak. Tak ada nak jamah dulu ke apa, tak ada. Terus hentak. Berkali-kali bertubi-tubi. Dah mati perempuan tu, dia mutilasi, dia potong-potong. Keinginan membunuh dia lagi tinggi daripada keinginan seks dia. Kes ni popular dengan gelaran Raincoat Killer sebab memang dia akan datang berbunuh tu dengan pakai baju hujan dengan tukul 4 kilo tu. Konon-konon macam trademark dia lah. Yew Yang Chul dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman mati. Sekarang ni masih lagi dipenjarakan di penjara di daerah Gyeonggi, Seoul. Masih menunggu hari untuk dihukum mati. Begitulah kisah pembunuh bersiri yang diberi nama The Raincoat Killer. Ini kisah betul bukan K-drama, memang betul-betul berlaku. Tapi K-drama tu ada juga yang daripada real event, daripada real story. Apa-apa pun, terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Andai kata kalau korang suka dengan video ni, like lah. Kalau korang nak support video ni, nak support channel ni untuk lebih berkembang, tekanlah butang subscribe. Kalau ada kawan-kawan korang yang suka pula dengan cerita-cerita yang dalam channel ni, tekanlah butang share. Nak tahu pula bila yang akan aku upload lagi, tekanlah butang notification. Ada idea, cadangan, cerita apa lagi yang aku nak buat lepas ni, tekanlah butang komen pula. Komen lah kat bawah. Jangan lupa follow media sosial aku, Instagram, TikTok, Harit Sam Simon. Bukan susah mana pun. Semoga kita berjumpa lagi di video Harit Sam Simon #HariSemalam yang akan datang. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.